Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita memulakan pertemuan pada hari ini dengan kita mulakan dengan baca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi bersama-sama insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan pada slot kali ini yang untuk membicarakan tentang tajuk berkaitan dengan adab-adab puasa. Sebelum saya meneruskan tentang tajuk berkaitan adab-adab puasa ni tuan-tuan, sidang penonton, pendengar sekalian, mungkin kita boleh rujuk sedikit ataupun kita mengulang kaji sedikit apa maksud puasa. As-saum ataupun puasa itu pada bahasa bererti menahan diri. Dan dari segi istilah syarak kita faham bahawa puasa itu bermaksud menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula dari terbit fajar siddiq sampailah terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Jadi sebab itulah kalau kita lihat itulah antara maksud puasa. Dan kita faham bahawa puasa juga menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ada tingkatan, ada peringkat-peringkatnya. Dan mungkin kalau kita boleh kita ulang kaji sedikit sebelum saya masuk kepada bab ataupun tajuk adab-adab puasa ini, kita lihat puasa ada tingkatan yang dipanggil sebagai tingkatan am, maknanya puasa am yang biasa, maknanya orang yang puasanya hanya puasa yang tahan makan dan minum saja. Kemudian level tinggi sedikit, mungkin kalau saya boleh sebutkan sebagai level VIP, kita bukan setakat tahan makan ataupun tahan minum, tapi juga kita tahan anggota-anggota badan kita daripada melakukan kemaksiatan. Jadi jaga mata, jaga lisan, jaga telinga, jaga seluruh anggota tubuh badan kita, jaga diri kita agar orang kata tidak makan lebih-lebih ketika berbuka. Ini pun nanti termasuk di dalam adab yang kita akan sebutkan insya-Allah. Dan juga kita jaga hati. Ya, jaga hati sebab apa? Supaya kita sentiasa ada rasa takut, ada sentiasa rasa khauf dan rojak. Maksudnya kita berharap kepada Allah supaya puasa kita tu diterima. Dan yang terakhir, kita dari segi tingkatan kita lihat maksudnya level VVIP, iaitu puasanya para nabi, para siddiqin, para mukarrabin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Para penonton dan pendengar sekalian, sebagaimana kita maklum bahawa puasa di bulan Ramadan, kita tahu bahawa puasa ini adalah termasuk dalam salah satu ibadah khusus, ya. Sebab itu bila kita sebut ibadah khusus, maksudnya dia ada hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, ada syarat wajibnya, ada syarat sahnya, ada perkara yang membatalkan, ya, ada rukun, ada sunat ataupun ada adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Jadi sebab itulah mungkin nanti hari ini kita akan membincangkan tajuk berkaitan dengan adab-adab berpuasa. Bahkan para ulama salafus soleh, mereka ada juga berdoa, antara doa yang dalam diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kathir, seorang para ulama salaf ini, mereka bila berdoa ataupun ketika tibanya Ramadan, antara doa mereka itu mereka berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Antara maksud doa itu ialah, ya Allah, selamatkan atau sejahterakanlah aku sehingga sampai Ramadan, dan sejahterakanlah aku di bulan Ramadan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Maksudnya sampai begitu sekali mereka berharap supaya mereka dapat mengerjakan Ramadan, beramal di dalamnya dengan baik. So itulah mungkin tuan-tuan, para penonton, para pendengar sekalian, kalau kita lihat, oleh kerana ini adalah salah satu ibadah dan kita mengharapkan supaya Allah menerima ibadah itu, maka kita juga perlu ada memahami apakah adab-adab di dalam berpuasa, ya. Antaranya yang mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, adab berpuasa itu ialah puasa itu dimulakan dengan sahur, ya, sahur itu antara adab, walaupun kita tahu di antara sunat di dalam berpuasa, ya, terutama puasa Ramadan ini adalah makan sahur, ya, kerana dalam satu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana sesungguhnya pada sahur itu terdapat barakah. Dan kita maklum juga bahawa sahur ni nak makan apa? Mau makan apa sebenarnya sahur? Ya, kan? Ada orang tanya, bolehkah kita makan nasi ayam, nasi goreng, nasi biryani, macam-macam. Sebenarnya yang paling basic ialah bersahur itu walaupun dengan seteguk air, ya, walaupun hanya dengan seteguk air. Kerana itu juga ada dalam hadis, ya, bagaimana Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa antaranya Nabi menyebutkan dalam hadis itu apa, tasahharu walau bijur'ati ma. Maknanya kita bersahurlah kamu, Nabi menggalakkan kita supaya bersahur walaupun dengan hanya seteguk air, ya, maknanya dengan minum air sedikit itu pun sudah dikira sebagai sahur. Itu tuan-tuannya, sahur maknanya satu keperluan, satu adab di dalam berpuasa, sebab kita memulakannya daripada sebelum fajar, maknanya sahur bermula begitu. Dan satu lagi antara adab sahur juga yang berkaitan dengan sahur, kita lihat sahur kalau bagusnya ialah mentakhirkan ataupun mengakhirkan makan sahur, ya, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, ya, daripada Zaid bin Sabit, dia berkata apa, antara dalam hadis itu disebut, kami telah makan sahur bersama dengan Nabi SAW. Setelah itu lalu Nabi pun berangkat untuk solat. Lalu aku pun bertanya, berapa jarak ataupun berapa lama antara azan dengan sahur itu? Maka Nabi menjawab, kira-kira jaraknya sama seperti bacaan 50 ayat bagi orang yang mahir bacaan lah, maknanya orang yang sempurna bacaan, lebih kurang 50 ayat Al-Quran. Maka itu antara jarak dia. Tuan-tuan, maksudnya mentakhirkan sahur itu juga satu adab. Tujuannya supaya apa? Supaya maknanya kita ni ada tenaga yang banyak, ya, bila kita siang hari itu kita beraktiviti dan sebagainya. Jadi maksudnya kalau kita akhirkan sahur, jadi kita ada peluang tenaga kita disimpan lebih banyak. Bahkan itu yang berkaitan dengan sahur, ya, yang maknanya salah satu adab dalam berpuasa itu, bahkan itu juga menjadi suatu sunnah, dan iaitu bersahur. Kemudian apa yang lain dalam adab berpuasa ini? Adab berpuasa itu ialah termasuk kita menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat, ya, maknanya kalau dah puasa tu maksudnya kena puasa yang kita berpuasa ni kena bukan sekadar menahan makan dan minum, tetapi kita puasa juga kena menahan lidah kita, menahan hati kita dan sebagainya, ya, menahan mata, pandangan mata, menahan telinga, pendengaran telinga kita. Bukan tahan telinga pakai tangan ataupun tahan mulut, lidah tu dengan tangan, bukan, tetapi menahan dalam arti kata lisan kita itu tidaklah berkata yang sia-sia,
Juga begitu dengan telinga, bukan tahan dengan tangan, tetapi tahan itu berarti kita tidak mendengar sesuatu yang sia-sia. Sebab itu ada hadis yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW antaranya bersabda yang bermaksud apa? Jika pada hari salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan kata-kata yang kotor, ya, kata-kata yang kotor. Fala yarfus, itu antara Nabi menyebutkan, ataupun membuat kegaduhan, berkelahi sana sini, ya, dan tidak juga melakukan perbuatan yang orang-orang yang bodoh. Dan jika ada orang mencaci ataupun menyerang, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maka ini menahan diri, ya, daripada perbuatan-perbuatan ataupun pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kotor dan sebagainya. Begitu juga ada hadis yang lain juga, Nabi SAW bersabda yang bermaksud apa? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkara dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minuman puasanya. Maksudnya kalau dah itu berbohong pun tidak boleh ditinggalkan, apatah lagi tak payahlah buat puasa tu, seolah-olah begitulah maksudnya, tuan-tuan, ya. Jadi sebab itulah ini antara adab bila kita dah puasa, kita tahu berpuasa bukan sekadar menahan makan dan minum sahaja. Sebab itu kita lihat dalam rujukan yang lain, ya, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya yang terkenal, antara kitabnya Nasaih Ad-Diniyah, antaranya menyebut apa? Orang yang berpuasa itu mempunyai adab-adab yang puasanya tidak menjadi sempurna kecuali dengan adab-adab tersebut. Maksudnya seseorang yang ingin puasanya menjadi sempurna, dia kena mengikuti adab-adab ni tadi. Dan yang penting daripadanya ialah menjaga lidah. Salah satunya ialah menjaga lidah, ya, daripada bercakap bohong, ya, mengumpat orang, menjadi batu api dan sebagainya, atau membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Kemudian kita juga boleh menjaga mata, telinga daripada mendengar dan memandang sesuatu yang tidak berfaedah ataupun sesuatu yang dianggap berlebihan. Jadi semua orang yang berpuasa ni, kalau kita nak puasa kita yang level yang tadi tu, yang kita kata level VIP, maka orang yang berpuasa itu dia harus jaga semua anggota tubuh dia. Ini antara adabnya, daripada perbuatan-perbuatan yang tidak perlu. Jadi mudah-mudahan dengan itu puasa kita akan jadi sempurna, jadi bersih. Banyak orang yang puasa ni kadang-kadang dia menyusahkan dirinya dengan berlapar dan dahaga, tapi sebenarnya kadang-kadang dia tidak perasan dengan lapar dahaga itu, kadang-kadang dia mensia-siakan begitu saja sebab dengan memfitnah, mengumpat dan sebagainya. Sebab itulah inilah antara adab, salah satu adab di dalam puasa, ya. Dan kerana puasa itu juga menjadi perisai, ya. Puasa itu menjadi perisai. Sebab itu orang yang berpuasa ni perlu berhati-hati, ya, berhati-hati dalam dia berpuasa tu, mengharapkan, bukan kena ingat di dalam kotak fikiran, orang putih kata bear in mind, ya, sentiasa mengingatkan diri kita bahawa puasa bukan hanya sekadar menahan makan dan minum, tapi kita menahan yang lain juga, ya, supaya kita mendapat keredaan Allah ni. Sebab tu antara hadis Nabi sebut wasiyamu junnah ataupun as-siyamu junnah. Puasa itu sebagai perisai, ya, maknanya menjadi perisai, menjadi pendinding, menjadi penahan, supaya kita faham inilah antara adab. Bila kita tahu kita puasa, kita tak akan buat perkara-perkara yang seperti mengumpat, mencaci dan sebagainya. Okey, itu antara adab, ya. Kemudian adab yang lain kalau kita lihat ialah bersifat dermawan dan memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Walaupun kita katakan sebahagian daripada adab ni adalah sebagainya sunat dibuat bagi orang yang berpuasa, ya. Sebab tu Ibn Abbas berkata apa? Sesungguhnya Nabi SAW itu adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan, ya, dari hari-hari biasanya pada bulan Ramadan. Ya, bahkan ada sebagian yang hadis menyebutkan bahawa kebaikan Nabi, dermawan Nabi itu lebih laju daripada angin, ya. Itu sifat dermawan, tuan-tuan, ya, sifat dermawan. Sebab itu kalau dalam konsep puasa ni, kita ada as-siyam, puasa. As-siyam tu puasa. Kemudian kita ada as-sadaqah. As-sadaqah maknanya suatu perkara yang melibatkan sedekah, kita kena dermawan, ya. Kemudian nanti dia ada al-qiyam, ya, Al-Quran, az-zikir dan sebagainya. So dia ada banyak al lah, tuan-tuan, ya. Tetapi ini yang kita lihat, salah satu daripada itu ialah yang melibatkan as-sadaqah, maknanya ataupun derma-derma kita sepanjang bulan Ramadan itu lebih baik. Kemudian Al-Quran, yang berkait dengan Al-Quran juga kita lihat,
ketika bagaimana Jibril datang menemui Nabi dan Jibril selalu datang menemui Nabi setiap malam itu, terutama pada malam-malam bulan Ramadan. Jadi apa yang berlaku hingga Ramadan selesai, biasanya Nabi SAW akan membaca Al-Quran, ni istilah tadarus ni tuan, dibaca dan disemak oleh Jibril. Dan saat itu juga dikatakan bahawa bila Nabi bertemu dengan Jibril itu, Nabi lebih pemurah, maknanya keadaannya lebih pemurah dari angin yang berhembus. Ini kita katakan tadi. So itulah, ini antara, kalau kita boleh sebut di dalam Ramadan itu, salah satu menu utamanya ialah Al-Quran juga. So sebab tu Al-Quran itu yang perlu kita ada latihan, ya, bermula daripada sekarang ini. Kalau misalnya kata sebelum masuk, contohnya kalau sebelum masuk Ramadan, mungkin daripada bulan Rajab, daripada bulan Syakban, ya, kita sudah mula untuk berjinak-jinak, ya, melihat Al-Quran, dan kita cuba untuk membiasakan, melazimi, ya, membaca Al-Quran. Sebab itu kadang-kadang kita ada satu formula lah, maknanya kalau kita nak faham atau nak menghabiskan Al-Quran itu dalam tempoh 1 bulan Ramadan, sebenarnya kita boleh buat sedemikian. Contoh, kalau kita ada biasanya Quran satu juzuk itu lebih kurang 20 muka surat. Jadi kita ada 5 waktu solat. Jadi biasanya kalau 5 waktu solat, sekurang-kurangnya kita baca 4 muka surat dalam satu waktu, ya, 4 muka surat. Jadi bila kali dengan 5 waktu, maka kita akan dapat lebih kurang 20 atau 21 muka surat. Berarti sehari semalam kita akan boleh menghabiskan sekurang-kurangnya 1 juzuk. Begitulah antara perkiraan mudah lah untuk kita membiasakan, melazimi membaca Al-Quran, tuan-tuan, ya. Baik, itu antara adab yang berkaitan dengan Al-Quran ataupun adab dalam berbahasa yang berkaitan dengan Al-Quran. Sebenarnya banyak lagi kalau kita nak cerita yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, seterusnya, kalau kita lihat, tuan-tuan, ya, pendengar, penonton sekalian, antara adab di dalam itu, sepanjang tadi kita cerita tentang bermula daripada permulaan bagaimana kita nak memulakan puasa, kan, kita ada sahur, so maksudnya kemudian dalam puasa itu kita mengelakkan daripada percakapan yang buruk dan sebagainya, ataupun nak mengelak daripada bercakap yang buruk, maka banyakkan membaca Al-Quran. Kemudian selepas itu, katalah kita dah sehari kita berpuasa, so adab yang lain ialah apabila dekat dengan berbuka puasa. Buka puasa, yang berbuka puasa ni, tuan-tuan, antara adabnya ialah menyegerakan berbuka puasa. Berbuka puasa maknanya kena disegerakan. Kerana Nabi SAW menyebut apa? La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Maknanya umat manusia tu akan tetap berada dalam keadaan baik selama mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Segera kat situ bukan maksudnya kita suruh orang azan awal-awal sebelum maghrib masuk waktu, kita suruh orang azan kata tolong azan, kita nak segera berbuka. Bukan. Maknanya kita bila sudah masuk waktunya maghrib, azan saja masuk waktu, maka kita pun menyegerakan berbuka. Takjil ni, tuan-tuan, suatu perkara yang menjadi adab, ya, adab di dalam berbuka puasa. Adab dalam puasa tu salah satunya ialah menyegerakan. Okey, itu satu. Kerana itu antara yang disukai oleh Nabi. Sebab tu Nabi menyebutkan manusia ni dia akan berada dalam kebaikan selama mana dia boleh menyegerakan berbuka puasa tersebut. Maknanya banyak benda kebaikan di situ, ya, berbanding melewat-lewatkan, ya. Kemudian adab yang lain kita lihat, berbuka puasa ni berkait dengan berbuka puasa juga, tuan-tuan, ya. Berbuka puasa itu dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Ini adab, tuan-tuan. Jangan susah-susah lah, maksudnya pergi, tidaklah dilarang untuk kita pergi bazar Ramadan dan sebagainya, ya. Sebab tetapi kita tengok bagaimana Nabi SAW berbuka puasa. Kata Sayyidina Anas dalam riwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata Nabi itu biasanya dia berbuka dengan rutab, maknanya kurma yang masih segar, kurma ataupun kurma yang mangkal, ya, sebelum mengerjakan solat. Maknanya Nabi biasa ambil kurma atau minum air dan kemudian Nabi solat. Jika beliau tidak mendapatkan rutab, maka beliau baginda akan berbuka dengan beberapa biji tamar. Ya, tamar maksudnya kurma yang sudah masak. Sebab tu yang bagusnya adalah bila berbuka puasa ni kita berbuka dengan rutab, maknanya kurma yang masih ada, yang belum terlalu kering, ya, kurma yang belum terlalu kering, berbanding dengan tamar, itu buah yang dah masak, yang dah kering, yang sudah lama dipetik. Dan kalau Nabi tidak mendapatkan tamar, maka Nabi akan meminum air. Maka apa yang mudah baginya. Tapi mungkin bagi kita sekarang definisi kita mudah tu lain lah, pergi bazar Ramadan. Tapi masalah juga, tuan-tuan, pergi bazar Ramadan ni kadang-kadang air itu daripada Bandung sampai ke Jakarta semua kita beli, kan. Ada air Bandung, air Jakarta, air Pontianak, ada air macam-macam.
Begitu juga kalau nasi kan. Kalau nasi pun orang beli nasi, nasi mandilah. Kalau pergi ke Indonesia ada nasi wuduk, dah mandi wuduk, nasi besok silap-silap ada nasi tayamum pula kan. Jadi macam-macam kita beli. Jadi itulah salah satu adab juga ialah mengelakkan pembaziran di dalam berbuka puasa. Maknanya sebab itu anjuran Nabi ialah kita berbuka puasa dengan apa yang mudah yang kita boleh perolehi, yang kita dapat. Sebab tu Nabi, yang mudah Nabi dapat ialah mengambil kurma ataupun mengambil air. Baik, seterusnya apa? Berbuka puasa tu masih juga ada berkait dengan berbuka puasa. Sebab banyak perkara di dalam adab ni yang berkait dengan berbuka puasa, tuan-tuan. Walaupun sebenarnya kita dah cerita tadi tentang adab-adab yang sepanjang berpuasa. Antaranya ialah berdoa ketika berpuasa. Bahkan antara yang bagus ialah sebelum buka puasa tu kita berdoa. Berdoa. Jadi antaranya dalam hadis yang lain dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata apa? Bahawa Nabi SAW itu jika berbuka puasa maka Nabi membaca. Ini antara doa yang baguslah untuk kita baca ya. Sebenarnya banyak doa yang lain tuan-tuan boleh baca dan amalkan doa-doa sebelum berbuka puasa. Sebab itu antara waktu yang makbul doa. Makbul doa. Tetapi antara yang Nabi baca ketika ingin berbuka ialah Nabi membaca zahabaz dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Apa maksud doa ini? Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala insyaallah. So itu antara doanya yang boleh dibaca tuan-tuan ya. Baik. Apa yang lain yang berkaitan dengan itu berkaitan dengan doa. Kemudian antara yang lain, apabila kita berpuasa, lihatlah makanan apa yang engkau makan ketika berbuka dan di tempat mana engkau berbuka. Maksudnya kita kena tengok jugalah, kadang-kadang ada orang suka buka puasa dekat luar, tapi kita kena tengok apa yang kita makan dan tempat mana kita makan berbuka tu. Kerana hal itu juga akan merupakan dorongan bagi kita berhati-hati mengenai makanan kita ketika kita berbuka puasa tersebut. Sebab itu supaya kita tidak membazir, satu. Kemudian yang kedua, mungkin kita kena pastikan bahawa sumber ataupun apa yang kita makan itu halal tuan ya. Kemudian daripada kata-kata inilah dan berdasarkan apa yang saya sebutkan tadi, orang yang puasa ni perlu jaga diri dia daripada makan makanan yang haram daripada yang syubhat, apatah lagi ketika berbuka puasa. Kita takut-takut, bimbang-bimbang, kita dah puasa dah satu hari, menahan lapar dan dahaga 12 jam, 13 jam. Alhamdulillah kita di Malaysia sangat beruntung sebab kita berpuasa lebih kurang 12-13 jam. Ni ada negara-negara, saudara-saudara kita yang mungkin berada di negara hawa sederhana, yang mereka kadang-kadang mereka berpuasa sampai 18 jam, 19 jam ya. Ada mereka yang maknanya tempoh mereka berpuasa tu panjang. Jadi bayangkan kalau tempoh masa berpuasa itu panjang dan kemudian kita mengakhiri puasa tersebut dengan suatu perkara yang kadang-kadang takut syubhat ataupun haram, kita berbuka puasa itu kan sia-sia sahaja. Jadi dengan kata lain, kita kata kita hendaklah berusaha dengan penuh berhati-hati dan untuk kita tidak berbuka puasa kecuali dengan memakan makanan yang halal. Jadi itu pun satu adab juga. Jadi apa adab yang lain masih menyambung berkaitan dengan berbuka puasa ni tuan-tuan, iaitu antaranya ialah kita makan dengan kadar yang tidak berlebihan terutama ketika kita berbuka. Ini sebabnya apa? Allah sebab apa? Kulu washrabu wala tusrifu innallaha yuhibbul musrifin. Sebab Allah menyebut apa? Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebih, kerana Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Jadi sebab itulah tuan-tuan kita kena makan ni sederhana. Dalam arti kata, sebab tu macam saya kata tadi, kalau air, takut air pun dah macam-macam jenis daripada, itulah saya sebut daripada nama tempat tadi. Begitu juga dengan makanan. Jadi sebab itu sebab kadang-kadang kita ni bila melihat tu kita nafsu kita selera kita jadi banyak bertambah dan sebagainya. Sebab itulah kita inginkan kesederhanaan dalam kita berpuasa itu, jadi makan yang sekadarnya sahaja. Okey, so itu yang berkaitan dengan adab berpuasa, terutamanya ketika berbuka lah. Begitu juga ada adab yang lain, ada yang lain ketika kita berpuasa ni apa tuan-tuan, iaitu termasuk dalam adab orang berpuasa itu ialah dia tidak banyak tidur di siang hari. Tidak banyak tidur di siang hari, maksudnya siang tu jangan bila puasa ambil peluang banyak sangat tidur, betul kan? Jadi itu pun antara adab. Walaupun sebenarnya tidaklah membatalkan puasa, tetapi adab
kita berpuasa itu, sedangkan berpuasa itu bukan sekadar menahan makan dan lapar sahaja ya, tetapi kena ada amalan-amalan yang lain. Begitu juga ya, tidak banyak makan di waktu malam. Sebab bayangkan kalau kita berbuka puasa dah macam-macam, semua nasi tadi kita ambil ya, nasi apa, ada nasi hujan panas, nasi ribut petir, nasi segala macam, semua nasi kita makan. Habis macam mana kita nak tarawih? Sebab selepas itu kita ada ibadah yang lain yang perlu kita penuhi juga dalam bulan Ramadan. Maka sebab itulah adabnya ialah makanlah sekadarnya saja, tidak banyak makan di waktu malam. Itu pun adab juga ya. Dan sebab itu kita kena makan ni sekadar sehingga kita merasakan lapar. Sebab bila kita lapar, perut kita kosong, kita akan mudah kenyang. Sebab ada angin ni dalam perut kita. Jadi bila kita mudah kenyang ni, takut-takut makanan yang banyak-banyak kita beli ataupun kita buat tadi tu sebenarnya jadi membazir ya? jadi tidak dimakan. Baik, itu antara adab yang berkaitan dengan puasa ataupun yang berkaitan dengan aktiviti berpuasa. Mungkin saya boleh sambung sedikit yang berkaitan dengan adab yang masih ada kaitan dengan berbuka puasa. Banyak tu kata-kata kan berbuka puasa. Antaranya ialah kita menyegerakan solat maghrib ya. Ini kadang-kadang ada orang dia tangguh dia punya solat maghrib dia, makan dulu. Bukan tak boleh, tetapi itu antara adabnya ialah menyegerakan solat maghrib selepas berbuka dengan tamar ataupun air ya, sekiranya makanan belum dihidang lah ya, makanan belum dihidang. Jadi ini menunjukkan bahawa bila hadis ya, maknanya bagaimana praktis amalan Nabi itu, Nabi makan berbuka puasa dengan rutab ataupun makan dengan tamar ataupun air sebelum solat maghrib. Maka sunat kita selepas kita berbuka dengan perkara-perkara itu tadi, makan rutab, makan tamar tu, maka kita terus tunaikan solat maghrib. Itu sunat dia yang bagus. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan, mungkin bolehlah kita makan sedikit ya, makan sedikit jangan ditinggalkan. Tapi kalau plan kita memang biasanya kalau di masjid, contohnya berbuka puasa di masjid, so memang kita tahu makan kita ialah yang ringan-ringan sahaja dahulu, kemudian lepas solat maghrib baru kita makan yang berat-berat. Itu memang kita dah boleh plankan begitu ya, tuan-tuan. Jadi itu antaranya menyegerakan. Jadi adabnya adalah menyegerakan ataupun mempercepatkan proses solat maghrib itu ya, itu pun satu adab juga. Kemudian masih juga berkait dengan berbuka, kalau kita lihat antara adab berpuasa itu ialah terutama kalau kita dijamu oleh orang lain orang lain panggil kita bawa jemput kita ke rumah, ataupun mungkin kita di masjid tapi ada orang pergi berbuka puasa di masjid ataupun berbuka puasa di tempat sesiapa pun dan kita dijamu. Maka sebab itulah kita kena mendoakan ya, mendoakan kepada orang yang menjamu kita. Itu pun antara adab ya, maknanya kita dah orang bagi makan, maksudnya sebagai balasan kita yang paling bagus ialah mendoakan semula, kerana orang yang berpuasa ni doanya makbul. Jadi sebab itulah kita kena ambil peluang itu untuk mendoakan mereka yang memberi kita makan. Suatu antara hadis kata Sayyidina Anas disebutkan bahawa suatu ketika Nabi pernah datang ke rumah Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, kemudian dihidangkan kepadanya roti dan juga minyak. Maka baginda pun makan dan berdoa. So itu untuk antara adab kita. Jadi antara Nabi pun mendoakan beliau. Jadi itu antara adab ya, bila kita diberi jamuan oleh orang lain maka kita mendoakan mereka lah. Apa doanya? Yang biasa kita boleh baca doa itu, antaranya doa itu Allahumma at'im man at'amani wa waski atau waski man saqani. Ya Allah, berilah makan kepada orang yang memberi aku makan dan berilah minum kepada orang yang memberi aku minuman. Itu pun antara doa doa yang boleh kita bacakan kepada orang yang memberikan kita makan atau menjamu kita makan. Baik, sebabnya apa? Bila kita memberi buka puasa pada orang lain ni, dia suatu perkara yang kita tahu pahalanya sangat besar, tuan-tuan ya. Sebab tu antara yang Nabi sebut bahawa man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri saimi syai'an. Itu sebab tu siapa-siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi sebab itu
ini antara adab bila kita mampu untuk memberi, sama juga macam kes tadilah di awal kita kata sedekah, ya, maknanya termasuklah memberi orang buka puasa, itu pun antara adab, ya tuan-tuan, ya. Kemudian di dalam berpuasa ini, pada malam kita ada al-qiyam. Al-qiyam tu mendirikan malam-malam bulan Ramadan. Jadi kita ada 3 T lah tuan-tuan, ya. 3 T maksudnya antaranya ialah T yang pertama tarawih, T yang kedua tahajud, ya, T yang ketiga taubat, dan sebenarnya banyak lagi solat-solat yang lain lah. Tetapi itulah antara adab-adab yang kita ataupun sunat-sunat yang ada di dalam berpuasa, amalan berpuasa ini. Kemudian selain daripada itu, memperbanyakkan zikir, az-zikir, ya tuan-tuan, itu pun juga adalah adab yang kita boleh laksanakan. Bahkan banyak sebenarnya, termasuklah membaca Al-Quran dan sebagainya. Cuma yang terakhirnya ialah dari segi adab ini, saya ingin berkongsi pada tuan-tuan dan penonton pendengar sekalian, ialah antara adab, sebenarnya banyak lagi adab, tetapi inilah yang mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-tuan, iaitu bila kita sudah berpuasa sehari, bermula daripada terbit fajar, ya, sebelum fajar sampailah kepada terbenam matahari, maknanya sampai ke maghrib, kan tempoh masa yang lama, dan kita mengharapkan supaya puasa kita itu sempurna, ya, dengan adab-adab yang telah saya sebutkan di awal tadi, termasuklah tidak menggunakan mulut tu dengan kata-kata yang sia-sia, pandangan, pendengaran dan sebagainya. Bahkan kita tambah baik dengan doa, berbuka puasa dan sebagainya. Tapi yang akhir ni sangat penting, iaitu adabnya apa? Sebab di hujung tu kita tutup suatu hari puasa kita itu dengan berbuka puasa, dan kita akan ikuti dia dengan solat maghrib. Jadi yang paling penting kat situ adabnya ialah bila kita dah puasa, maka janganlah tinggalkan solat fardu tersebut, sebab itu solat fardu dan merupakan tiang agama. Jadi kadang-kadang ada orang mampu untuk puasa sampai 12 jam, 13 jam, tapi tak mampu untuk solat maghrib yang mungkin cuma ambil masa 10 minit ataupun 5 minit dah paling cepat, ya. Jadi kita bimbang-bimbang, jadi ibadah kita hanya fokus kepada yang satu, sedangkan ibadah solat itu tiang agama. Jadi inilah antara adabnya, yang mana kalau kita mampu untuk puasa boleh 12 jam, 13 jam, kenapa tidak kita boleh melaksanakan solat yang mungkin 10 minit atau 12 minit lamanya. Jadi itulah antara adab-adab dalam berpuasa, tuan-tuan, untuk saya kongsikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.